Yang berbahagia panelis kita pada kali ini, Profesor Madya Dr. Nazri Muslim, dan selamat datang kepada semua barisan pensyarah, semua barisan staf pentadbiran, para mahasiswa, mahasiswi yang dikasihi Kewacana Atma, Institut Alam dan Tamadun Melayu dalam platform Webex dan juga FB Live. Dengan format kita pada kali ini ialah bicara akan disampaikan oleh Profesor Madya Dr. Nazri Muslim, dan selepas itu kita akan ada sesi soal jawab. Dengan tajuk memasyarakatkan makna Melayu dalam perlembagaan persekutuan. Izinkan saya untuk memperkenalkan panelis kita pada kali ini. Profesor Madya Dr. Nazri Muslim ialah Timbalan Dekan Penyelidikan Jaringan di Pusat Citra Universiti Kebangsaan Malaysia, memiliki ijazah sarjana muda dalam bidang pentadbiran awam dari Universiti Malaya, sarjana pengurusan dari Universiti Teknologi Malaysia, dan Doktor Falsafah beliau dari Universiti Malaya pada tahun 2011. Pengalaman panelis kita pada kali ini ialah beliau telah mengajar dan menjalankan penyelidikan lebih dari 15 tahun sebagai pensyarah kanan dan fellow di ATMA, Institut Alam dan Tamadun Melayu, serta di Institut Kajian Etnik atau KITA di UKM. Dalam bidang penerbitan, panelis kita telah menghasilkan 20 buah buku, 100 artikel bab dalam buku, proceeding, kertas kerja, dan dalam penulisan popular. Dalam penulisan popular, kita dapati panelis kita ini aktif menulis dalam berita harian, Dewan Masyarakat, dan beliau sering melibatkan diri sebagai pembentang jemputan dan pembentang persidangan di peringkat antarabangsa. Kata orang sekarang, panelis kita hari ini bukan kaleng-kaleng, ya. Dan beliau sering diundang sebagai panelis di TV Al-Hijrah, Bernama TV, TV3, Radio IKIM, dan sesi wawancara bersama akhbar tempatan serta antarabangsa. Buku Islam dan Melayu dalam Perlembagaan, Tian Sri Hubungan Etnik di Malaysia, telah memasuki cetakan ketiga dan antara buku jualan terbaik oleh penerbit UKM. Maka sama-samalah kita saksikan, ikuti perkongsian minda memasyarakatkan makna Melayu dalam perlembagaan persekutuan dengan pantung lama orang tua-tua. Sama ada Melayu, Cina, India, Kadazan, Iban di Malaysia, angkut-angkut di atas langit, terbang ke sawah disambar merbah, biar tertangkut bumi dan langit. Setia kita kepada Malaysia jangan berubah. Maka majlis dengan segala hormat dan penuh takzim mempersilakan Profesor Madya Dr. Nazri Muslim untuk menyampaikan wacana beliau. Dipersilakan Profesor Madya Dr. Terima kasih Prof. Madya Dr. Abdullah Ibrahim atas pengenalan diri saya. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.
yang saya hormati pengarah ATMA Isu Alam dan Taman Melayu, Profesor Datuk Seri Awang Sarian, yang banyak menyumbang minda, menyumbang tenaga dan pemikiran dalam membangunkan bangsa Malaysia, Sultaniah pengarah ATMA, rakan-rakan pensyarah, rakan-rakan pentadbiran dan pelajar-pelajar yang saya hormati sekalian. Pertama saya ucapkan setinggi penghargaan kepada dan terima kasih kepada pihak ATMA kerana sudi menjemput saya untuk berkongsi sedikit pengetahuan dan sedikit hasil kajian saya berkenaan dengan Melayu dalam perlembagaan. So Melayu dalam perlembagaan ni seringkali juga menimbulkan konflik dalam masyarakat, ya Dr. Abdullah. So ini yang saya rasa kita perlu sama-samalah untuk dapatkan satu pencerahan yang baik untuk kita mengenangani permasalahan yang wujud supaya tidak timbul konflik yang berpanjangan berkenaan dengan Melayu dan juga Islam dalam perlembagaan. Dr. Abdullah, izinkan saya untuk saya share sedikit PowerPoint saya. Sila Prof. Doktor dengar Dengar Prof. Saya takut saya takut seorang. Very clear. Terima kasih. Terima kasih banyak. InsyaAllah. Saya cuba nak membincangkan sedikit tentang, saya cuba buat slideshow. Tentang masyarakatkan makna Melayu dalam perlembagaan persekutuan. Ini adalah sebahagian daripada kajian saya lah di peringkat PhD dahululah pada 2011 yang dijelaskan oleh moderator kita Prof. Madia Dr. Abdullah Ibrahim tadi. Daripada UNIZA, doktor kita daripada UNIZA. Terima kasih Wan UNIZA kerana sudi untuk bersama kita pada hari ini sebagai moderator. Saya ada dekat Pulau Redang ni Prof. Itu menarik tu. Pulau Redang dah lama tak ke pulau tu. InsyaAllah. Jom lah lepas ni. InsyaAllah. Saya daripada Pusat Pengajian Citra, tadi saya moderator dah perkenalkan saya. Dan saya juga jadi fellow lah di ATMA. Terima kasih ATMA atas sudi menerima kepakaran kami lah daripada luar ATMA untuk sama-sama menyumbang ilmu dalam perkembangan ataupun fokus bidang pengajian Melayu, dan juga saya juga fellow di Institut Kajian Etnik kita di UKM. Yalah, saya kadang dijemput jugalah untuk membicarakan tentang perpaduan, tentang Melayu dalam perlembagaan dan sebagainya lah. Itu sedikit untuk kita berkongsi pengalaman kan. Saya rasa sebelum saya masuk tentang Melayu dalam perlembagaan ini, so kita kena dapatkan gambaran sedikit tentang apa dia, tentang definisi dan konsep perlembagaan. So saya tak nak pergi lama di sini, just kita tengok sepintas lalu saja apa yang dikatakan definisi dan konsep perlembagaan, sebab ini yang mendasari kehidupan kita kan. Dalam perkara 4/1 jelas mengatakan bahawa perlembagaan adalah undang-undang yang tertinggi kan. So mana-mana undang-undang yang bercanggah dengan perlembagaan maka dia akan terbatal setakat mana dia bercanggah. So kebetulan dan memang itu yang ada dalam perlembagaan Melayu telah dimasukkan, termaktub dalam perlembagaan. Satu yang menarik, satu-satunya etnik yang namanya ada Melayu itu dimasukkan dalam perlembagaan. Satu yang menarik lah untuk kita kaji kan. Ini adalah perlembagaan kan. Kalau kita lihat di satu suratan ataupun dokumen yang mengandungi semua undang-undang tertinggi yang mustahak bagi penubuhan dan kewujudan sebuah negara dan sistem politiknya, itu adalah perlembagaan. Dan saya rasa sekarang ni isu yang agak menunjuk apabila ada krisis perlembagaan dikatakan kan, melibatkan istana dan kerajaan. So itu membawa kepada krisis perlembagaan. Itu satu yang menarik kan, sebab perlembagaan itu hidup. Hidup dan dia sentiasa menimbulkan perbahasan di kalangan masyarakat. Masyarakat dahulu saya rasa masyarakat melihat perlembagaan ini sesuatu yang jargon kan, yang bersifat teknikal undang-undang, hanya hakim, contohnya peguam ataupun pelajar yang terdidik dalam bidang undang-undang yang membicarakan tentang perlembagaan. Tapi sekarang ni perlembagaan itu dah mula dibicarakan secara umum oleh masyarakat kan. Masyarakat mula membicarakan tentang perlembagaan, dan itu saya rasa satu yang menarik. Satu yang menarik sebab perlembagaan itu berkaitan dengan kehidupan kita seharian kan. Cuma dalam perbincangan itu ada yang
ada yang betul, ada bersifat auta, ada bersifat fakta dan sebagainya kan. So sebab masyarakat membicarakan perlembagaan kan, itu yang saya rasa saya cuba nak membawa konsep memasyarakatkan perlembagaan supaya perlembagaan itu bukan hanya dilihat daripada sudut teknikal undang-undang semata-mata, tapi kita perlu lihat perlembagaan itu di sudut latar belakangnya kan, semangat perlembagaan itu tentang dari segi aspek etniknya, okay? Budayanya, agamanya dan sebagainya supaya perlembagaan itu meluas dan kita nak mendefinisikan perlembagaan ataupun apa yang termaktub dalam perlembagaan itu bukan hanya melihat daripada sudut teknikal undang-undang tapi perlu lihat daripada perkara-perkara yang lain. Itu yang saya katakan memasyarakatkan perlembagaan kan. Ini sedikitlah tentang definisi dan konsep perlembagaan. So kita ada 3 institusi kerajaan kan, eksekutif, legislatif dan judiciary kan. So itu yang dikatakan pengasingan kuasa kan. So pengasingan kuasa yang supaya tidak berlaku pertindihan ataupun pemusatan kuasa di kalangan sesuatu dan tidak ada campur tangan di antara satu sama lain. Okay. Dalam konteks Malaysia, perlembagaan ini adalah dokumen kan, dokumen bertulis dan kita adalah simbol kemerdekaan dan kedaulatan negara. Ini yang kita wawarkan kepada rakyat Malaysia dalam prinsip rukun negara yang ketiga kan, keluhuran perlembagaan. Okay? Itu telah diterima. Keluhuran perlembagaan itu asas kenegaraan Malaysia, kita mengamalkan konsep demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan. Okay? Dirangka berdasarkan kepada sejarah, budaya dan amalan negara kan. So kenapa ada Islam dalam perlembagaan? Kenapa ada Melayu dalam perlembagaan? Kenapa ada institusi beraja dalam perlembagaan? Kenapa ada bahasa Melayu dalam perlembagaan? Itu dikaitkan dengan sejarah, budaya dan amalan negara. Itu yang perlu kita lihat. Kita kena lihat sesuatu peruntukan yang termaktub dalam perlembagaan itu bukan hanya dia bersifat dimasukkan begitu, tetapi ada kaitan dengan sejarah, budaya dan amalan negara kan. Islam ada sejarah Melayu Melaka kan. Kita memasukkan Islam bukan hanya kita memasukkan daripada kosong kan, daripada tidak ada apa-apa, tetapi telah ada sejarahnya. Okay? Islam itu dikaitkan dengan masyarakat Melayu. Okay? Dan telah ada. Begitu juga dengan Melayu, bahasa Melayu sebagai lingua franca dan sebagainya. Kan? So bahasa Melayu ni saya tak nak sentuh lah sebab pakarnya Prof Datuk Seri Awang Sarian ada ni, sentuh sikit-sikit saja. Okay? Perlembagaan juga mengambil kira kepentingan semua komuniti yang membentuk bangsa negara ini kan. So ini yang kita ambil, bukan perlembagaan tu kadang kita lihat dia seperti kalau dibaca dia seperti memberi sesuatu keistimewaan tertentu kepada etnik tertentu. Okay? Tapi pada masa yang sama ada yang kita katakan falsafah keseimbangan itu kan. Falsafah keseimbangan ini saya akan jelaskan nanti. Maksudnya walaupun orang Melayu dan yang Bumiputera Sabah Sarawak ada beberapa keistimewaan, peruntukan istimewa yang disediakan dalam perlembagaan, tapi ini telah tidak juga mengabaikan hak etnik yang lain, okay, yang bukan Bumiputera dan bukan Melayu. Itu yang kita lihat, kita katakan apa yang dikatakan falsafah keseimbangan kan. So sebahagian daripada kontrak sosial, so kontrak sosial di alam Melayu ni berlaku 2 kali kan. Pertama wadat antara Demang Lebar Daun dengan Sang Nila Utama kan. So antara raja dengan rakyat pada ketika itu kan. Yang kedua kontrak sosial sebab kita berbual perlembagaan melibatkan Melayu dan bukan Melayu kan. Dan hasil daripada kontrak sosial yang tidak dimaktubkan dalam perlembagaan itu tidak ada. Kalau kita lihat dalam perlembagaan tidak ada istilah kontrak sosial, itu tidak ada. Okay? Tak jumpa. Okay? Tak jumpa. Tapi itu adalah persefahaman, perjanjian secara lisan yang telah dipersetujui antara Melayu dan bukan Melayu sewaktu bergubal perlembagaan pada tahun 1956 itu, dan hasil itu dimasukkan dalam perlembagaan. Itu yang kita gelar yang dinamakan oleh Salih Habas kan, Tun Salih Habas bekas Ketua Hakim Negara, unsur tradisi dalam perlembagaan. Okay? Unsur tradisi dalam perlembagaan. Saya menamakan unsur tradisi ini sebagai tiang seri perlembagaan lah. Kenapa saya menjenamakan semula tiang seri perlembagaan itu? Sebab dia menjadi asas kepada pembentukan perlembagaan itu sendiri kan. Dalam pembinaan rumah orang Melayu contohnya, tiang seri itu amat penting dalam membina rumah. Begitulah tiang seri perlembagaan itu amat penting, diakui, diterima dengan baik oleh
semua masyarakat, oleh semua masyarakat. Dan kalau runtuh tiang seri itu boleh meruntuhkan mungkin perlembagaan, mungkin negara kan, itu yang boleh menimbulkan konflik. Itu yang saya cuba dinamakan semula lah, kalau boleh bersetuju dengan saya tentang istilah tiang seri perlembagaan itu kan, dengan merujuk tiang seri rumah Melayu itu amat penting kan. Okey, manifestasi kesetiakawanan, penerimaan dan persefahaman sehingga membentuk integrasi dan kalangan komuniti. Satu yang saya rasa perlu kita perjelaskan kepada masyarakat kan, dalam membicarakan perlembagaan ini. So kita kena jelaskan tentang bagaimana sewaktu menggubal perlembagaan itu kerjasama etnik yang cukup hebat pada ketika itu berlaku kan. So tidak berlaku dalam, saya rasa lah kalau kenyataan saya ini agak melampau, mungkin betul kan. So tidak berlaku dalam mana-mana negara kan. So bagaimana kesetiakawanan, hubungan etnik yang erat, kerjasama yang baik di kalangan masyarakat Melayu dan bukan Melayu sewaktu menggubal perlembagaan itu telah menghasilkan satu perlembagaan. Itu yang saya rasa semangat itu perlu diteruskan. Semangat itu perlu diteruskan supaya isu-isu berkaitan dengan perlembagaan itu tidak timbul. Ialah kita boleh berbeza pendapat kan, itu tak ada masalah kan, tapi berbeza pendapat itu yang boleh kita membina Malaysia itu, membina bangsa Malaysia yang terbaik lah kan. Dan persefahaman inilah dianggap sebagai kontrak sosial kan, kontrak sosial di kalangan masyarakat. Ada yang menerima istilah kontrak sosial, perjanjian murni kan dan sebagainya. Ada yang tak menerima kan perjanjian kontrak sosial inilah. So tak apalah, itu perbahasan mungkin dari segi istilah kan, dari segi istilah. Ini sedikitlah kalau kita lihat tentang penggubalan perlembagaan kan. So perlu saya rasa sebelum kita lihat perlembagaan 1956 itu, kita kena lihat perlembagaan ataupun undang-undang sebelum kedatangan penjajah kan. Zaman Kerajaan Melayu Melaka kita ada hukum kanon Melaka kan dan undang-undang Melaka kan. Ini yang saya katakan boleh dikatakan itu adalah perlembagaan pada ketika itu. Cuma kita tak boleh samakan erti ataupun konsep perlembagaan itu dengan perlembagaan sekarang, dengan perlembagaan moden. Okay? Itu yang saya katakan. Mungkin Tuan Saleh Abbas dalam bukunya unsur tradisi perlembagaan itu mengatakan perlembagaan di Malaysia ni wujud selepas kedatangan penjajah. Saya kurang bersetuju pendapat itu sebab saya mengatakan perlembagaan di tanah Melayu telah ada sebelum kedatangan penjajah dengan merujuk kepada hukum kanon Melaka dan undang-undang laut Melaka. Cumanya kita tidak boleh menyamakan konsep ataupun perlembagaan moden sama dengan perlembagaan ataupun hukum kanon Melaka pada ketika itulah. So pada ketika itu mungkin hukum kanon Melaka itu ya dianggap terbaik kan. So sekarang ni mungkin perlembagaan yang terbaik. Itu sedikitlah saya rasa analisis saya berkenaan dengan perlembagaan itu telah wujud sejak Kerajaan Melayu Melaka itu. So telah ada. Maksudnya orang Melayu telah ada perlembagaan mereka sendiri dengan merujuk kepada hukum kanon Melaka dan undang-undang laut Melaka kan. So zaman Malayan Union kan. Satu yang menarik Malayan Union kan, so dia ditentang oleh orang Melayu dan sepanjang penentangan orang Melayu menentang penjajah British khususnya, so kebanyakannya kalah kan, Tok Janggut, Datuk Bahman dan sebagainya lah kan. So tapi Malayan Union ini bukan penentangan secara bersenjata tapi secara demonstrasi dan sebagainya. British akur dengan tuntutan orang Melayu dan Malayan Union ini dibubarkan dan digantikan dengan Persekutuan Tanah Melayu. Dan ini yang saya rasa sewaktu Melayu ni menunjukkan bahawa orang Melayu sangat mencintai raja mereka kan. Dan kita maklum Melayu ni antara ciri-ciri yang ditentangnya adalah kuasa raja-raja Melayu dilenyapkan, dihapuskan. Tapi orang bangkit menentang, mempertahankan kedudukan raja-raja Melayu supaya sedia ada bagaimana kan. So itu telah dipertahankan oleh orang Melayu bukan. Dan kita maklum bahawa raja-raja sebenarnya telah dengan ugutan penjajah British telah menandatangani persetujuan Melayu Union kan. So raja-raja telah tanda tangan dan bersetuju, tapi orang Melayu bangkit menentang. Kenapa orang Melayu bangkit menentang Melayu Union? Sebab hubungan Melayu dan raja itu sangat akrab. Saya rasa saya tak dapat bayangkan kalau orang Melayu pada ketika itu tidak mengambil tindakan untuk menentang Malayan Union. Adakah kedudukan raja-raja Melayu masih lagi ada dalam konsep perperdagangan seperti sekarang kan? Itu satu yang kalau kita nak melihat hubungan antara Melayu dengan raja itu tidak boleh dipisahkan. Ibarat irama dan
dan lagu lah. So apa sahaja berkaitan dengan Raja Melayu, hak istimewa Melayu, orang Melayu akan cuba mempertahankan dalam konteks mereka sendirilah. Lepas itu Persatuan Tanah Melayu 1948 telah diperkenalkan. Nah ini yang lepas tu kita ada kerjasama etnik, CLC, pilihan raya dan perikatan, nanti saya akan jelaskan lah. Ini yang kerjasama etnik ni yang kadang saya rasa kurang ditekankan dalam mana-mana kita melihat perlembagaan kan. So bukan hanya orang Melayu saja berusaha untuk menuntut kemerdekaan, tetapi orang bukan Melayu juga telah bersama. Itu yang kita lihat dalam kerjasama etnik dalam CLC, pilihan raya dan penumbuhan perikatan kan, melihat adanya kerjasama antara Melayu dan bukan Melayu. Sebelum 1945, sebelum Perang Dunia yang kedua, saya rasa penentangan menentang penjajah itu dimonopoli oleh orang Melayu. Okay? Tok Bahman, okay? Tok Janggut, Maharaja Lela, okay? Haji Abdul Rahman Limbong, okay? dan sebagainya menentang. Kita lihat hanya orang Melayu menentang penjajah sebab orang Melayu menganggap tanah ini adalah tanah air mereka. Dan kita tidak nampaklah pada ketika itu adanya etnik lain yang bersama menentang penjajah. Tapi selepas Perang Dunia Kedua, persepsi orang bukan Melayu tentang tanah Melayu bukan tanah air mereka berubah. Okay? So mereka mula nak menjadikan tanah Melayu ini sebagai tanah air mereka dan mereka mula bekerjasama dengan orang Melayu dalam menuntut kemerdekaan. Lepas itu ada Suruhanjaya Rip tentang kuasa kerja dan diisytiharkan Perlembagaan Persekutuan lah. Okay? Ini yang tadilah. Okay? Ini yang saya katakan undang-undang sebelum kedatangan penjajah kan. Sebelum kedatangan penjajah, so kita telah ada undang-undang kan. Batu Busra Terengganu. Ini yang saya katakan, ini yang boleh kita katakan perlembagaan pada ketika itu. Sebab sesuai dengan masa dan tempat pada ketika itu kan. Cuma kita tidak boleh samakan dengan perlembagaan moden yang ada sekarang kan. Dan yang menariknya, so perlembagaan moden itu akhirnya wujud sebelum kita merdeka lagi, iaitu pada tahun 1895 dan 1911, iaitu perlembagaan negeri Johor dan juga negeri Terengganu kan. Ini telah wujud sebelum kita merdeka dan sebelum perlembagaan 1957 itu digubalkan. Dan kita lihat ini yang sedikit sebanyak telah menyebabkan apa yang termaktub dalam perlembagaan itu sebenarnya telah ada. Bukan bermula daripada kosong, tapi telah ada, dan apabila perlembagaan 1957 itu digubal, dia dimasukkan semula kan. So ini kerjasama etnik yang saya rasa kita perlu jelaskan juga. So yang saya katakan tadi, selepas Perang Dunia Kedua, persepsi masyarakat bukan Melayu telah berubah kan, dan mula menganggap tanah Melayu sebagai tanah air mereka. So kita ada Jawatankuasa Perhubungan Masyarakat 1948 kan, yang membincangkan isu kewarganegaraan kan, tentang kedudukan istimewa Melayu yang dianggoti oleh Datuk Wan Jaafar, Datuk Abdul Wahab, Tun Tan Cheng Lock, P.E. Turai Singgem kan, C.C. Tan dan sebagainya. Kerjasama ini telah ada secara formal lah sebelum kita merdeka kan. Ini selepas Perang Dunia yang Kedua. Ini yang saya rasa kita perlu perjelaskan lah, bagaimana Pilihan Raya Umum 1955 itu telah memberi cukup besar kepada hubungan etnik di Malaysia kan. So orang Melayu dan bukan Melayu telah bekerjasama sewaktu dalam Pilihan Raya 1955 kan. Ini yang saya katakan kompromi lah. Mungkin Melayu pada ketika diwakili oleh UMNO sebagai parti yang terbesar kan, dan kita tahu majoriti pengundi pada masa itu adalah pengundi Melayu, iaitu 84.2%, iaitu 51 daripada 52 kawasan pilihan raya majoritinya adalah pengundi Melayu. Dan sewaktu membagikan kerusi itu, dan kita lihat UMNO yang mewakili orang Melayu pada ketika itu, so berkorban, bukan berkorban ataupun bersama-sama berkongsi kuasa dengan MCA yang mewakili etnik Cina, MIC, ada typo sikit, MIC yang mewakili etnik India untuk membahagi kerusi dan membentuk kerajaan kan. So kalau kita lihat, sepatutnya kalau bilangan pengundi ini 84.2%, iaitu majoriti Melayu di 51 daripada 52 kawasan pilihan raya yang dipertandingkan, UMNO pada ketika itu boleh bertanding 51 daripada 52 kerusi yang dipertandingkan. So boleh bentuk satu kerajaan Melayu yang solid, tanpa bantuan daripada rakan-rakan MCA dan MIC yang mewakili etnik Cina dan India pada ketika itu kan. Tapi ini telah dirungkai semula, diperbincangkan semula dan akhirnya mereka bersetuju kan. UMNO sepatutnya
dapat 51 kerusi, hanya dapat 35. MCA sepatutnya ada 1 kerusi tadi, yang majoriti dapat 15, dan IFC yang tidak ada kerusi dapat 2 kerusi. Ini yang saya katakan satu yang kerjasama yang cukup mantap pada ketika itu. Seorang Melayu pada ketika itu yang diwakili oleh UMNO menolak sifat perkauman Melayu, saya rasa pada ketika itu kan. So kalau UMNO ini yang mungkin Melayu mengekalkan perkauman Melayu, so UMNO dia tidak akan bertolak ansur dari segi pembahagian kerusi kan. Tentu dia akan bertanding di 51 kawasan daripada 52 kawasan yang dipertandingkan, dan dia boleh membentuk satu kerajaan Melayu yang solid kan. Itu tidak dilakukan, sebaliknya berkongsi kuasa dan bekerjasama kan. Itu akhirnya Tengku Abdul Rahman jadi Perdana Menteri dan kabinet terdiri daripada kaum 6 orang Melayu, 3 orang Cina dan seorang India, dan ini telah diamalkan dahulu dan sampai sekarang kan. Saya rasa sekarang ini pun so kabinet itu bukan hanya di kalangan orang Melayu, tetapi ada etnik-etnik yang lain kan, ada etnik yang lain, dan komposisi kabinet ini merupakan tapak integrasi lah secara formal kan, bagaimana penyatuan antara Melayu dan bukan Melayu sewaktu menuntut kemerdekaan. Ini Suruhanjaya Red, saya rasa saya tak perlulah nak jelaskan ini bagaimana Suruhanjaya ini yang menggubal kerangka asas perlembagaan. Cuma kalau saya nak bangkitkan, lontarkan persoalan, so adakah perlembagaan kita ini digubal oleh orang asing? Sebab dalam Suruhanjaya Red itu tidak ada satu orang pun wakil tanah Melayu kan. Saya rasa itu tidak tepat pernyataan tersebut, sebab Suruhanjaya Red telah mendapatkan pandangan daripada orang perseorangan, raja-raja Melayu, parti-parti politik kan, lebih daripada 131 memorandum kan, dan bekerjasama kan, dan akhirnya mereka menggubal perlembagaan yang ada sekarang. Cuma selepas itu kan telah ada kertas putih untuk working paper kan, kertas putih working untuk memperhalusi semula kerangka cadangan Suruhanjaya Red. So saya rasa tidak bukan penggubalan perlembagaan itu bukan hanya digubal oleh orang asing, tetapi juga melibatkan rakyat tanah Melayu pada ketika itu. Okay? So sedikit itu tentang perlembagaan dan sejarahnya. Kenapa saya sentuh sejarah? Sebab sejarah ini penting kan. Sebab sejarah itulah kita akan tahu kenapa Islam, Melayu, bahasa Melayu dan institusi beraja itu dimasukkan dalam struktur perlembagaan. Kita menyaksikan negara jiran kita Indonesia kan, walaupun ada kerajaan-kerajaan beraja, kerajaan kesultanan, tetapi bila merdeka, kerajaan kesultanan itu tidak diambil kira kan. So bertukar kepada pemerintahan secara berpresiden kan, tapi di Malaysia itu dikekalkan kan. Okey, ini antara kerangka asas lah. Kebebasan asasi, pindaan perlembagaan, elemen warisan tadi dan sebagainya. Ini yang saya sentuhkan falsafah keseimbangan tadi. Okay. So walaupun orang Melayu telah Islam sebagai agama persekutuan kan, ini yang selalu saya rasa kenapa timbul konflik kan. Seorang membaca Islam itu sebagai agama persekutuan, stop, dia tidak sambung ayat seterusnya. Walaupun Islam sebagai agama persekutuan, tapi agama lain bebas diamalkan di mana-mana bahagian persekutuan. Itu orang terlupa. Orang lihat Islam saja kan, tapi sambungannya agama lain bebas diamalkan di mana-mana bahagian persekutuan. Orang tidak baca, tidak abai, tak nampak agama. Itu yang kita lihat perlu diperjelaskan bahawa walaupun Islam sebagai agama persekutuan, tapi agama lain bebas diamalkan dalam suasana aman dan harmoni kan. So ini yang saya rasa yang satu yang patut kita sebarluaskan di kalangan masyarakat, khususnya generasi muda, tentang keseimbangan yang wujud dalam perlembagaan kan. So bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan diperuntukkan bahawa tidak ada orang yang boleh dilarang menggunakan bahasa lain kan. So bebas diamalkan kan. Bahasa Cina, bahasa Tamil, bahasa Iban, Kadazan. So radio televisyen Malaysia kita ada berita Tamil kan, berita Mandarin dan sebagainya kan. Begitu juga perkara yang menetapkan kedudukan istimewa Melayu dan Putra Sabah dan Sarawak diimbangi dengan peruntukan bahawa kerajaan tidak boleh merucut, menarik balik atau menyebabkan hak kaum lain terhakis kan. Ini falsafah keseimbangan yang perlu dikongsi bersama dengan masyarakat supaya tidak melihat perlembagaan itu ada unsur bias kan, tapi dia unsur keseimbangan. Okey, konsep ketertinggian ni pertama tadi saya rasa kerangka asas tentang
falsafah keseimbangan tadi. Yang kedua ni konsep ketertinggian perlembagaan lah yang seperti saya jelaskan tadi kan. So tidak ada satu institusi yang boleh mengatasi ketertinggian perlembagaan kan. So malah 3 badan kerajaan tadi, perundangan, kehakiman, eksekutif tertakluk dan Jabatan Agung juga tertakluk di bawah perlembagaan persekutuan. Walaupun Jabatan Agung ada discretion power, kuasa budi bicara, tapi kuasa budi bicara itu masih lagi tertakluk di bawah perlembagaan kan. Contoh dalam isu pelantikan Perdana Menteri kan. So Jabatan Agung walaupun ada kuasa melantik Perdana Menteri, tapi masih lagi tertakluk kepada calon Perdana Menteri yang mendapat sokongan ramai daripada Dewan Rakyat kan. Itu maksudnya perlu diperjelaskan lah. So maksudnya walaupun ada kuasa budi bicara tapi masih lagi tertakluk apa yang diperuntukkan dalam perlembagaan persekutuan. Begitu juga dengan kuasa perundangan dan juga kehakiman lah. So ini jelaslah dalam perkara 4/1 yang saya mention tadi kan. Undang-undang utama dan mana yang berlawanan dengan perlembagaan akan terbatas setakat mana berlawanan. So ini yang kerangka asas yang seterusnya saya lihat konvensyen perlembagaan lah. Ini yang mungkin orang jarang melihat tentang konsep konvensyen perlembagaan ni kan. So konsep konvensyen perlembagaan ni dia sebahagian pada prinsip-prinsip perlembagaan kan. So ataupun adat restam perlembagaan kan. So dia mustahak sekiranya amalannya tidak dipatuhi, dia tidak boleh bawa perkara ini ke mahkamah supaya dipaksa mematuhinya. Tapi jika tidak dipatuhi akan menyebabkan sukar bagi satu perlembagaan itu nak berjalan lancar. Ini yang kita lihat contoh konvensyen perlembagaan seperti jawatan Perdana Menteri kan. So dalam perlembagaan persekutuan, kecuali bagi perlembagaan negeri yang beraja, bagi perlembagaan negeri yang beraja, Menteri Besar orang Melayu dan beragama Islam kan. Itu bagi negeri beraja, Johor, Perak, Kelantan, Terengganu dan sebagainya. Tapi di peringkat persekutuan, pelantikan Perdana Menteri itu tidak mensyaratkan mestilah orang Melayu dan beragama Islam. Okay. Tetapi dari segi konvensyen perlembagaannya, Perdana Menteri itu adalah orang Melayu dan beragama Islam. Okay. Sebab apa? Sebab majoriti di Malaysia ini adalah orang Melayu. So agak sukar buat masa sekarang saya rasa bagi orang Melayu untuk menerima Perdana Menteri yang daripada orang Melayu dan beragama Islam. So itu konvensyen perlembagaan. Saya rasa cuba bayangkan nak lantik Perdana Menteri daripada orang bukan Melayu contohnya, itu sesuatu yang akan menggegarkan Malaysia, saya rasa lah kan. Itu yang kita katakan konvensyen perlembagaan. Okay? So dia tidak boleh kita nak bawa ke mahkamah sebab dia memang tak ada peruntukan. Tapi kalau tak laksanakan, dia boleh menimbulkan masalah dari segi politik, ekonomi dan sosial. Itu yang pentingnya konvensyen perlembagaan ini diakui. Ini yang kenapa dahulu kerajaan sebelum ni kan, sebelum ni dari segi pelantikan ketua hakim negara kan, pelantikan jawatan-jawatan penting, ketua audit negara, Suruhanjaya Pilihan Raya, itu adalah bagi kebanyakannya adalah orang Melayu kan, walaupun tidak ada mensyaratkan kan. Ini yang sebahagian saya rasa daripada konsep konvensyen perlembagaan. Begitu juga dengan kontrak sosial, itu sebahagian daripada konvensyen perlembagaan. Okay. Ini kontrak sosial tadi, so saya rasa saya dah jelaskan. Okay. So ini kontrak sosial di mana orang Melayu dan bukan Melayu tadi itu telah bekerjasama dan menerima ada beberapa perkara kan yang antara Melayu dan bukan Melayu, tentang orang Melayu diperuntukkan tentang agama Islam, bahasa Melayu, kedudukan Islam Melayu dan juga bahasa orang Kristian dan orang Melayu dalam perlembagaan kan. Dan mungkin kata orang menggunakan sebagai balasan kontrak sosialnya, orang bukan Melayu mendapatkan hak kerakyatan kewarganegaraan secara jus soli kan. Kan. Walaupun ada setengah pendapat mengatakan bahawa ini kontrak sosial yang berat sebelah kan, sebab benarnya Islam Melayu, kedudukan Islam Melayu dan Raja Melayu telah ada dalam institusi orang Melayu kan. So sebenarnya orang Melayu tidak mendapat apa-apa kan, tapi sebaliknya orang bukan Melayu yang mendapat apa-apa di segi kerakyatan. Okay? Dan kita lihat Islam, bahasa Melayu, kedudukan Islam Melayu itu secara peraja itu masih lagi dalam tempoh yang lama untuk capai. Contohnya kan tentang kedudukan Islam, okay? Tentang kedudukan mahkamah syariah, bidang kuasa mahkamah syariah, tentang kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Orang masih lagi polemik tentang bahasa Melayu. Sepatutnya tidak timbul lagi polemik bahasa Melayu ni kan sebagai bahasa kebangsaan. So, maksudnya
apa yang orang Melayu dapat itu perjalanannya masih jauh, belum tercapai. Tapi di segi hak kerakyatan itu dia hak yang serta-merta terus dapat kan. So, contohnya hak mengundi kan. So ini kita lihat jumlah orang Melayu mengecil dan jumlah pengundi bukan Melayu bertambah daripada 16% pada tahun 1955 kepada 43%. Jumlah pengundi Melayu 84%, 1955 kepada 56.8% kan. So ini hak yang dapat serta apabila punya kontrak sosial kan. So yang tu saya katakan yang seri bagi orang Melayu itu masih dalam usaha untuk mencapai dan perlu masa yang panjang dan sentiasa dicabarkan. So tentang kedudukan istimewa orang Melayu, so dari segi ekonominya, dari segi sosialnya, dari segi pendidikannya masih lagi belum tercapai seperti yang dihasratkan sewaktu menggubal perlembagaan kan. Ini yang saya katakan warga negara telah bertambah dan mendapat hak yang serta-merta kan sebagai pengundi yang boleh menentukan kerajaan yang memerintah pada ketika itu. Dan satu lagi saya rasa tentang diskriminasi perlindungan ini kan. Ini saya tulis dalam berita harian pada 3 Ogos yang lepas kan. 3 caralah nak mengatasi konflik perlembagaan itu tentang konvensyen perlembagaan, diskriminasi perlindungan dan juga kontrak sosial kan. Dan diskriminasi perlindungan ini sesuatu yang telah adalah dalam perlembagaan kan kita lihat. So bagaimana kedudukan istimewa orang Melayu itu memberi keistimewaan kepada orang Melayu dianggap diskriminasi kan, tapi diskriminasi yang berbentuk positif kan, yang membantu orang Melayu untuk mengeluarkan mereka daripada arus kemiskinan kan, daripada arus kemiskinan supaya antara etnik itu dapat bergerak sama rata kan, dapat mencapai kemerdekaan, dapat menjadi ekonomi negara dengan sama rata kan. So dahulu kita nak semua orang adalah sama di sisi undang-undang kan, di segi undang-undang. Tetapi timbul apa yang dikatakan diskriminasi perlindungan ini kan sebagai satu kalau dilihat diskriminasi kan dia membeza-bezakan kan. So membawa soalan yang membezakan yang diberikan kepada seseorang kan. So melalui diskriminasi perlindungan ini undang-undang memberi perlindungan dan hak istimewa kepada golongan etnik dalam sebuah negara dan masih sama tidak menafikan peluang terhadap kumpulan etnik yang lain kan. So ini diskriminasi perlindungan itu kan. Saya rasa kontrak sosial itu adalah diskriminasi perlindungan kan. Peruntukan istimewa Melayu itu adalah diskriminasi perlindungan kan. So sebenarnya diskriminasi perlindungan ini telah ada dalam perlembagaan negara-negara lain, contohnya India kan telah ada, okey. So bukan hanya dalam perlembagaan Malaysia kan. So kita lihat cuma perlembagaan India ni dia memberi perlindungan kepada etnik yang mundur. Tak kira lah etnik itu, contohlah saya bagi contoh, tak kira lah etnik itu Melayu, Cina, India, kalau dia mundur dia akan dapat perlindungan, dapat keistimewaan tertentu. Cuma di Malaysia ni, diskriminasi perlindungan dia melihat kepada etnik. So maksudnya orang Melayu, dia adalah mendapat kedudukan istimewa. Dapat kedudukan istimewa. So orang Cina yang mundur, orang India yang mundur, sebab dia bukan Melayu, mungkin dari segi tak berlesan perlembagaan definisi Melayu itu dia tidak termasukkan, tidak termasuk. Tu yang India dia melihat diskriminasi perlindungan itu memberi kepada etnik yang mundur kan, etnik yang miskin yang perlu dibantu kan supaya mereka dapat sama-sama membangun negara kan, supaya tidak ketinggalan kan. So ini tujuan diskriminasi perlindungan membentukkan semula ketidakseimbangan politik, okey. Keutamaan kepada kumpulan yang telah merasai dan mengecapi keseimbangan sebelum itu. So kedudukan istimewa orang Melayu Islam telah ada sebelum perlembagaan 1957 itu digubal kan. Kuasa kepada kerajaan untuk memberi taraf hidup dari segi ekonomi sosial kepada masyarakat yang mundur kan. Dia juga berlaku disebabkan kompromi iaitu kontrak sosial sewaktu menggubal perlembagaan kan. Ini dan satu lagi, dan saya rasa kerangka asas ni tentang perlembagaan, tentang pindahan perlembagaan kan, ini yang kadang orang juga terlepas pandang saya rasa perkara ini kan. So dia kena bezakan antara pindahan perlembagaan dengan pindahan akta kan. So mungkin Dr. Ramadi pindah akta cukup dengan simple majority kan, 111. So boleh pindah akta pengangkutan jalan, akta alam sekitar dan sebagainya. Tapi nak pindah perlembagaan ini perlu ada
majoriti 2/3. So kalau 222 mesti ada sokongan 148 di Dewan Parlimen, di Dewan Rakyat untuk pindah akta. So itu yang kadang kita jelaskan kepada masyarakat, pindaan akta dengan pindaan perlembagaan adalah berbeza kan, perlu 2/3 majoriti kan. So dalam pindaan perlembagaan ni khususnya melibatkan tiang seri tadi ataupun elemen tradisi dalam perlembagaan tadi, orang Melayu, bahasa Melayu, agama Islam dan institusi beraja, dia perlu dapat 2/3 majoriti dan perkenan majlis raja-raja. Perkenan majlis raja-raja. Saya bagi contoh ekstrim lah, contoh ekstrim kan. Contohnya ada sebuah parti politik yang menolak tentang kedudukan istimewa Melayu dan menang dalam pilihan raya sehingga dapat majoriti 2/3 majoriti. 2/3 majoriti ni contoh ekstrim yang mungkin tidak akan berlaku lah. So bila nak pindah perlembagaan, mereka nak hapuskan peruntukan 153 tentang kedudukan istimewa orang Melayu. So bila nak pindah bawa kepada parlimen, parlimen dah luluskan dan perlu melalui satu lagi proses iaitu perkenan majlis raja-raja kan. So selagi majlis raja-raja tidak perkenan pindaan perlembagaan tentang orang Melayu, Islam, kedudukan istimewa Melayu, kewarganegaraan, ataupun kewarganegaraan dan juga bahasa Melayu tadi, itu tidak boleh dipindah kan, tidak boleh dipindah. So tak kira siapa yang memerintah, pindaan perlembagaan itu saya rasa sukar untuk berlaku bagi unsur tradisi kan. So, orang Melayu tak perlu gusar sebenarnya tentang kedudukan istimewa mereka terhapus ataupun tidak. Okay? Tapi boleh berlaku lah, berlaku di segi pengoperasiannya kan, di segi pengoperasiannya di mana pengoperasian itu boleh berlaku. So kita lihat itu telah berlaku kan. So walaupun nak pindah perlembagaan berkaitan dengan unsur tradisi ataupun tiang sari itu tidak mungkin boleh berlaku, tapi pengoperasiannya, pelaksanaannya telah berlaku. Contoh tentang kemasukan pelajar ke IPTA, sepatutnya ada kota keistimewaan kepada orang Melayu, tapi sekarang ni gunakan meritokrasi kan. So pengoperasiannya telah berlaku kan, tentang tanah reserve Melayu telah berlaku kan. Itu yang saya rasa. Ada juga kenapa orang Melayu agak gusar tentang kedudukan mereka tergugat. So gusar itu betul di segi pengoperasiannya, tapi di segi penghapusan pindaan perlembagaan itu agak sukar berlaku. Okay? Agak sukar berlaku. Okay? So ni saya skip. Okay, ni kita lihat definisi lah Melayu dan Putra Sabah dan Sarawak. Okay? So Melayu itu so dalam perkara 160 kan, beragama Islam, betul-betul dalam bahasa Melayu dan menurut adat istiadat Melayu. Adat istiadat Melayu itu adalah Melayu menurut perlembagaan. Okay, Melayu menurut. So kalau Melayu Sarawak, kalau Bumi Putera hanya ada di Sarawak lah. So kalau Melayu tu kita kategorikan sebagai Bumi Putera itu satu kesilapan saya rasa. Okay? Sebab dalam perlembagaan Melayu di Semenanjung adalah Melayu. Okay? Tapi di Sarawak dikenali sebagai, di Sabah dan Sarawak dikenali sebagai Bumi Putera Sabah dan Sarawak. So kalau Melayu Sarawak itu adalah di bawah kategori Bumi Putera Sarawak. Okay? Bumi Putera Sarawak. So Melayu adalah Melayu di Semenanjung. Okay? So orang asli itu tak termasuk dalam takrifan Melayu kan. Okey, so kalau lihat definisi Melayu dan peruntukan lain dalam perkara 89/6, Melayu itu termasuk seorang yang disifatkan sebagai Melayu bagi masuk mereservekan tanah reserve Melayu lah, tanah reserve Melayu kan. So nanti saya akan jelaskan lah. Kalau dilihat sebelum merdeka, salah satu takrifan di sisi undang-undang bagi seorang Melayu terdapat dalam perenggan 6 pasal 123/3 Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu mentafsirkan orang Melayu sebagai orang yang kebiasaannya betul-betul dalam bahasa Melayu, menganut agama Islam dan mengamalkan adat Melayu. Itu Melayu lah menurut perlembagaan. So kalau kita lihat Melayu itu boleh dibagi pada dua lah, berdasarkan sosio budaya dan juga takrifan perlembagaan. Okay? So kalau kita buat analisis definisi Melayu dalam perlembagaan ni, so nak jadi Melayu adakah mesti keturunan Melayu? Tidak. Sebab dalam perlembagaan itu menyatakan atau keturunan Melayu, kan dia tak gunakan istilah dan. Sebab itulah perlembagaan negara Perlis menerima orang Arab itu sebagai sebahagian daripada Melayu kan, sebagai sebahagian daripada Melayu. Begitu juga perlembagaan negeri Kedah kan. So nak jadi Melayu, so tidak semestinya orang itu mesti keturunan Melayu. So kalau menurut perlembagaan, orang Cina, orang India, kalau dia beragama Islam, betul-betul dalam bahasa Melayu dan mengamalkan budaya Melayu, itu adalah Melayu menurut perlembagaan. Okay? So Singapura atau Sumatera kan, Singapura kalau dia
Singapura termasuk dalam Melayu Singapura termasuk dalam definisi Melayu dalam Perlembagaan Persekutuan kan. Kalau lihat pada definisi Melayu tadi. Tapi Melayu di Sumatera yang betul-betul dalam bahasa Melayu beragama Islam, dia tidak termasuk dalam takrifan Melayu menurut Perlembagaan Persekutuan kan. So Melayu mengikut sejarah dan sosionya, okay, ini saya rasa semua faham kan wilayah Melayu itu, mengikut geografi Melayu itu. So ada juga Melayu diaspora kan, Melayu yang tinggal di luar alam Melayu kan. So Nusantara itu adalah wilayah Melayu. Okay. Yang tinggal di luar daripada Nusantara itu adalah Melayu diaspora kan. So ada di Cape Town kan, di London dan sebagainya kan. So pelbagai negeri berbezalah dalam takrifan Melayu seperti Kedah dan Perlis menerima keturunan Arab sebagai Melayu dan jika ada timbul kerugian kena rujuk pada pihak berkuasa negeri yang menentukan ataupun raja negeri itu yang menentukan. Dan kita lihat Islam itu menjadi penentulah berbanding bahasa dan budaya sebab Islam itu jelas kan, yang Islam dan bukan Islam jelas. Tapi kalau bahasa dan budayanya, so budaya Melayu mungkin dah berubah dahulu sampai sekarang kan. So dahulu mungkin perkahwinan lebih meriah itu di rumah pengantin perempuan kan. Sekarang ini buat di hotel, buat di dewan dan sebagainya. Sebab budaya itu akan berubah kan. Tapi Islam tu dia jelas kan mana yang Islam dan bukan Islam lah kalau lihat daripada definisi Melayu itu kan. So peruntukan orang Melayu dalam perlembagaan ini, so kita selalunya orang bercakap peruntukan orang Melayu ni dalam perkara 153 sahaja kan. Tapi tidak kan, ada dalam perkara lain juga kan. So perkara 89 kurungan 9, perkara 8 kurungan 5 dan kurungan F dan jadual ke-13 lah mengenai persepadanan kawasan pilihan raya kan. So ini jadual ke-13 ini yang dikaitkan dengan orang Melayu lah. So orang Melayu bukan hanya dalam perkara 153 tapi ada peruntukan lain. Okay? Ini berdasarkan Perlembagaan Persekutuan, bukan Perlembagaan Negeri. Kalau Perlembagaan Negeri ada sentuh lagi tentang pelantikan Menteri Besar. Okay? Tentang pelantikan Menteri Besar. Okay? So ini keseluruhan orang Melayu okay? Menjadi tanggungjawab orang Jabatan Agung untuk menjamin kedudukan istimewa Melayu dan melindungi hak etnik yang lain. Itu yang unsur keseimbangan tadi kan. So dan orang Melayu mendapat keseimbangan dari segi apa? Perkhidmatan awam, okay? Dari segi ekonomi dan juga pendidikan. Okay? Perkhidmatan awam, ekonomi dan juga pendidikan. Ini keistimewaan orang Melayu dan juga Mutiara Sabah Sarawak dalam perlembagaan. Okay? Dalam perkara 153. Dan ini selalu diperbincangkan. Okay? Yang kedua tentang perkara 89 menyentuh tanah reserve Melayu. Okay? So tanah reserve Melayu kan. So ini kita lihat bahawa tidak boleh dijual beli di kalangan orang bukan Melayu kan. Ini diglobal sewaktu penjajahan British kan. So tanah reserve Melayu ni adalah kedudukan istimewa orang Melayu lah. Okay? Sebab tidak boleh dijual beli kan. So jikalau kerana ini boleh mengambil tanah untuk menempatkan orang Melayu dan bukan Melayu kan. So mana-mana tanah yang bukan tanah reserve Melayu boleh diisytiharkan sebagai tanah reserve Melayu kan. Dan perkara 89 tentang tanah adat di Negeri Sembilan dan Melaka dan juga di Terengganu tentang tanah pegangan orang Melayu. Ini sebahagian daripada kedudukan istimewa Melayu dalam perlembagaan. Dan perkara 8/5/F tentang kemasukan perkhidmatan Regimen Askar Melayu Diraja hanya untuk orang Melayu sahaja kan. So regimen lain dia terbuka, tapi dalam Regimen Askar Melayu hanya untuk orang Melayu sahaja. Dan yang seterusnya tentang jadual ke-13 kan, jadual ke-13 ini saya rasa sebahagian kedudukan istimewa orang Melayu kan, sebab dalam nak merangka persepadanan kawasan pilihan raya, so dalam menentukan jumlah pengundi dan sebagainya, bilangan pengundi di luar bandar itu biasanya separuh daripada bilangan pengundi di bandar kan. Sebab pada ketika itu orang Melayu ramai dan sekarang ni masih lagi saya rasa ramai berada di luar bandar. Ini nak memastikan kerusi parlimen orang Melayu itu sentiasa lebih ramai kan. So kita lihat contohnya lah Gua Musang, saya rasa bilangan pengundi dalam 30,000 plus kan. Dan pengundi di Seputih di Kuala Lumpur next station kan, kalau naik komuter dah lama tak naik komuter, next station Seputih itu 100,000 kan. So kalau Seputih itu ikut standard Gua Musang, dia perlu dipecahkan kepada 3 kan, kepada 3. Dan ini perlembagaan telah memperakukan bahawa bilangan pengundi di luar bandar kurang daripada bilangan pengundi di bandar kan. So ini saya rasa salah satu daripada kedudukan istimewa untuk memastikan kursi-kursi parlimen orang Melayu sentiasa majoriti lah dalam perlembagaan kan. So implikasi peruntukan
orang Melayu dalam perlembagaan ini, okay, sedikit lagi dalam 10 minit lagi, Dr. Abdullah. Okay, sebahagian daripada kontrak sosial lah. Okay, ini sebahagian daripada kontrak sosial. Okay. So, isu kewarganegaraan tadi saya dah jelaskan, dia mendapatkan hak serta merta, so, boleh memiliki harta, boleh mengundi dan sebagainya. Tapi peruntukan orang Melayu ini masih lagi berjalan dan belum mencapai hasrat seperti yang dihasratkan. Okay. Kota dan perkhidmatan awam kan, kota dan perkhidmatan awam ini satu yang saya rasa kenapa kerajaan, okay? Kenapa pada masa itu ada masukkan kota, orang Melayu dapat kota dan perkhidmatan awam kan. So nanti saya akan lihat ada statistik dan sebagainya kan. So sebab nak meramaikan orang Melayu dalam perkhidmatan awam, maksudnya kategori pengurusan dan profesional. Okay, pengurusan A kan, sebab pada ketika itu sebelum tahun 70 adalah sedikit berbanding dengan orang bukan Melayu. Maka diadakan kota untuk meramaikan orang Melayu, khususnya kategori pegawai kategori A dalam perkhidmatan awam kan, dalam perkhidmatan awam kan. So kota dan perkhidmatan awam ni saya rasa dia telah mencapai semangat perlembagaan itu kan. So, saya rasa lebih 80% pegawai utama kerajaan khususnya dalam kategori A itu adalah orang Melayu. Okay. So Melayu juga mendapat kedudukan istimewa dari segi ekonomi, permit, lesen perniagaan dan sebagainya kan. Keistimewaan dalam bidang pendidikan tinggi dan bantuan pendidikan, ada Akta UiTM 1976 kan. Dahulu ada beasiswa dan sebagainya kan. So sekarang ni tukar pada PKPTN kan. So polisi negara, DAB 30% itu negara, okay. Peneraju, lesen perniagaan, perniagaan, tender dan kontrak kerajaan itu telah dijadikan polisi negara kan. UiTM, MARA, okay, sekolah berasal penuh matrikulasi, ini kesan daripada peruntukan orang Melayu dalam perlembagaan persekutuan. Okay. Okey, ni persoalan perkara 153 lah kalau kita nak bincangkan persoalan 153. Kenapa orang Melayu dapat kedudukan istimewa kan, dari segi ekonomi kan. So untuk mengeluarkan orang Melayu pada arus kemiskinan kan, dari segi ekonomi kan. Kemiskinan orang Melayu tahun 70 64.8%, tertinggi pada ketika itu kan. So orang pendapatan melebar kan. Negeri Melayu khususnya pantai timur kan. Negeri Melayu khususnya pantai timur kan. So banyak yang miskin kan. Pemilikan kekayaan negara bagi orang Melayu hanya 24% pada tahun 70 dan pembahagian dan kekayaan dan agihan pendapatan merupakan faktor terkuat mempengaruhi hubungan etnik pada 13 Mei 1969 kan. So ini yang kenapa orang Melayu mendapat kedudukan istimewa dalam perkara 153 dari segi ekonomi untuk mengeluarkan orang Melayu daripada arus kemiskinan kan, supaya tidak timbul perasaan tidak puas hati kan, perasaan yang boleh mengakibatkan dirasa di anak tiri kan. Ni yang saya katakan pegawai kerajaan kan tahun 1968 kan. So dalam perkhidmatan tertentu kan, so kita lihat bukan Melayu 2447 kan, Melayu 1392 kan. So, kenapa orang Melayu mendapatkan kota dalam perkhidmatan awam kan, dalam perkhidmatan awam. Okay. So sedikit bilangan, maksudnya arkitek, jurutera dan pegawai kan. So 73 berbanding dengan 370 kan. So ni kadar kemiskinan tahun 70 Melayu, Cina dan India. Okay. So paling ramai dan luar bandar paling tinggi kan, 54.6% berbanding 24%. Dan kita tahu luar bandar itu adalah masyarakat Melayu. Okay. Ini pendapatan isi rumah okay, Melayu. Terdapat juga jurang pendapatan isi rumah 172. Okay. So berbanding dengan etnik yang lain. Okay. Okay, kemiskinan bagi negeri-negeri di pantai timur kan. So kita lihat di Kelantan, di Kedah, okay, di Terengganu, okay, so tinggi, okay, lebih daripada 65% kan. Dan majoriti negeri-negeri tersebut adalah orang Melayu kan. Ini pemilikan modal saham lah. So tahun 70 2.4% berbanding etnik Cina dan India kan pada ketika itu. Dan ini jurang ini yang perlu dikecilkan supaya tidak timbul perasaan tidak puas hati dan boleh membawa semula kepada peristiwa 13 Mei 1969. Okay. Okay, ni bilangan peratus penuntut universiti di Melaya, di Universiti Melaya. Okay. Contohnya tahun 1959 hingga 60, so Melayu 19 orang, so bukan Melayu 80. Okay, 80 orang kan. So berbeza kan. So berbeza itu yang kenapa kota itu termaktub dalam kedudukan istimewa orang Melayu kan.
So berdasarkan bidang sains dan kejuruteraan dan pertanian kan. So kejuruteraan kan. Ni ada kesilapan sikit ni. Okay. So patutnya Melayu ni, Cina ni turun bawah sedikit kan. So Cina 10%, Melayu 0.3, 32, 0.32% kan. So ini kita lihat pada ketika itu sedikit sangat bilangan orang Melayu yang berada menuntut di pendidikan tinggi. Dan ini memberi kesan lah. Dia memberi kesan kepada golongan profesional kan, golongan profesional. Dan ni majoriti lah yang saya katakan tadi dalam persepadanan kawasan pilihan raya kan. So kita lihat kursi majoriti Melayu 127 lebih daripada 66%. Itu yang kenapa bilangan pengundi di luar bandar kurang daripada bilangan pengundi di bandar. Okay, tanah reserve Melayu kan. So tahun berkurangan 2.4 juta kepada 175 tahun 1970 kan. So banyak. So sekarang ni mungkin fakta yang terkini saya tak pasti. So mungkin adakah berkurangan ataupun tidak kan. Okay. So maksudnya banyak dah tanah reserve Melayu ni telah ditukar status. Okay, telah ditukar status. Ada tanah pembangunan yang boleh dimiliki oleh sesiapa saja kan. Okay. So ni tentang pencapaian. Ini yang saya katakan tadi. Kedudukan Simon Melayu ni masih lagi berterusan, usahanya berterusan, masih lagi belum tercapai kan. So contohnya nak pastikan 30% pemilikan pemilikan ekonomi orang Melayu itu masih lagi belum capai sampai sekarang, sampai sekarang. So itu maksudnya dia masih lagi berterusan hingga sekarang kan. So equity ni kan, so sama juga equity tahun 2000 tadi itu, tahun 2000 ni dia 18.7%. So, masih lagi belum tercapai dan sangat relevan tentang kedudukan istimewa Melayu kan. Ini pendapatan isi rumah. Ini data-data yang lama lah. Saya rasa data-data yang lama sepatutnya kena ada data-data yang baru lah. So ni kerasional perkara 153 di segi pendidikan kan. So bagaimana toleransi itu telah berlaku kemudian MRSM sekolah penuh matrikulasi yang seorang Melayu turut dibuka kepada bukan Melayu kan. So kota IPTA juga telah dibuka kepada meritokrasi kan, tentang beasiswa kan, ubah kepada PKPKN kan. So ini yang kita lihat semangat pelaksanaan semangat perlembagaan itu telah berubah kan. So yang saya katakan tadi, di segi nak hapuskan kedudukan istimewa orang Melayu itu memang tidak akan berlaku sebab perlu two-third majority dan pindaan perlembagaan dan perkenan majlis raja-raja. Tapi di segi pelaksanaannya telah berlaku lah, telah berlaku. Pelaksanaannya, pengoperasiannya telah berlaku. So pelajar di IPTS dan juga IPTS kan. IPTS tak ada kota, kita lihat, saya rasa mungkin 80% pelajar di IPTS tu adalah orang bukan Melayu juga di luar negara kan. So kalau digabungkan IPTS dan IPTS, saya rasa masih ramai lagi pelajar orang Melayu masih lagi ketinggalan di segi bilangan yang pelajar yang menuntut di IPT kan, di IPT kan. So kalau kita buat sedikit analisis kedudukan istimewa Melayu ni, so kekal di segi peruntukan tapi boleh berubah di segi pelaksanaan. Itu yang saya katakan tadi lah. Okay. Kekal di segi peruntukan, nak pindah tu tak mungkin berlaku sebab adanya two-third majority dan juga perkenan majlis raja-raja. Tapi di segi pelaksanaan ni mungkin boleh berubah. So walaupun orang Melayu dapat keistimewaan, ini tidak menjejaskan etnik lain lah dalam menguasai ekonomi dan juga pendidikan tinggi berdasarkan fakta-fakta tadi kan. Keistimewaan dalam penjajakan awam tapi setelah dilantik, ni memang orang Melayu Melayu dan Sabah Sarawak ada keistimewaan dalam masuk perkhidmatan awam, tapi kalau masuk dalam perkhidmatan awam tiada perbezaan di segi kenaikan pangkat dan sebagainya kan. So orang bukan Melayu pun boleh memegang jawatan-jawatan penting dalam pentadbiran negara kan. Cuma di segi kota kemasukan ya, tapi di segi selepas dilantik ke jawatan awam tidak ada perbezaan di segi kenaikan pangkat kan. So sebahagian daripada kontrak sosial dan pengekalan status quo lah. So nak ubah, nak pindah dan sebagainya itu akan menimbulkan konflik lah. Pecahayan matlamat semua masih lagi jauh berbanding dengan kewarganegaraan seperti yang saya katakan tadi. Perkara 19, Tuan Tanah Melayu menjadi tanggungjawab Sejaya Tinggi British melindungi kedudukan istimewa orang Melayu. So maksudnya sebelum perlembagaan 1957 tiba bubar, kedudukan istimewa Melayu telah ada. Telah ada pada tahun 1948 itu dalam Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948. So hanya dimasukkan semula lah. Keistimewaan dalam bidang ekonomi dan pendidikan masih lagi relevan.
pencapaian dari segi aspek pengetahuan awam boleh dikaji semula yang saya katakan tadi mungkin dah capai, tapi mungkin pegawai-pegawai awam Putra Sabah dan Sarawak masih lagi kekurangan di Sabah dan Sarawak kan. So keseimbangan Melayu berdasarkan etnik Melayu bukan berdasarkan etnik yang mundur seperti dalam perlembagaan India kan. So ini yang mungkin kita kena lihat dah, okay? kena lihat semula bagaimana keseimbangan itu. Adakah di Malaysia ni wajar bukan hanya khusus kepada orang Melayu tapi juga keseimbangan kepada etnik yang mundur seperti perlembagaan India kan. Peranan isu Melayu memainkan peranan dan konteks politik di Semenanjung disebabkan jurang antara majoriti dan minoriti agak ketara. Okay? Itu yang isu Melayu, Islam, bahasa Melayu agak ketara di Semenanjung berbanding di Sabah Sarawak sebab majoriti dan minoriti agak ketara di Semenanjung kan. So keseimbangan bermaksud melebihi daripada yang biasalah. Itu keistimewaan. Kenapa orang Melayu dapat keistimewaan dia mesti lebih. So kalau keistimewaan itu sama rata itu bukan keistimewaan. Dia mesti dapat lebih daripada sesuatu yang telah diberikan lah. Okay. Ini cabaran siasat tak perlu. Okay, so ini yang siasat bagaimana nak selesaikan konflik perlembagaan ini. Kena ada literasi perlembagaan lah. Bagi lihat perlembagaan itu bukan kecilikan perlembagaan. Lihat perlembagaan bukan hanya di sudut teknikal undang-undang saja kan. So buat konsep memasyarakatkan perlembagaan supaya orang faham tentang perlembagaan. Buku soal jawab perlembagaan yang tidak ada di aspek teknikal bahasa undang-undang sangat, habeas corpus ke, Mala Friday ke kan, mungkin Permada Dr. Raja Ringgem, okey, tak ada masalah, Rama Ringgem tak ada masalah, tapi orang yang bukan terdidik dalam bidang undang-undang, dia bermasalah tentang itu kan. So hayati konsep kontrak sosial, diskriminasi perlindungan, okay, konvensyen perlembagaan, falsafah keseimbangan ini yang saya rasa kita perlu perjelaskan kepada masyarakat lah bagaimana kita nak selesaikan lah. Ini antara artikel-artikel saya dalam harian lah tentang yang menyentuh tentang Islam, Melayu dalam perlembagaan, diskriminasi perlindungan dan sebagainya lah. So saya rasa itu saja daripada saya. Dr. Abdullah, sedikit perkongsian saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf lebih sedikit. Majlis merakamkan ucapan ribuan terima kasih kepada Profesor Madya Dr. Nazri Muslim di atas perkongsian dalam sesi wacana Atma itu tadi. Dan kita terus kepada sesi soal jawab. Saya tengok ada beberapa soalan ya daripada Datuk Profesor Dr. Awan Sarian sendiri ya, selaku pengarah Atma yang bersama dengan kita. Tapi soalan daripada Datuk saya kemudiankan. Saya nak persilakan saudari Yuzio. Di samping anda menulis soalan di chat itu, saudari Yuzio boleh terus bertanya kepada Profesor Madya Dr. Nazri. Silakan. Yuzio, anda boleh dengar suara saya? Ya, saya boleh dengar. Adakah anda boleh dengar saya? Boleh. Sorry, saya sebut saudara. Tak apa. Sila. Baik, saya ingin tanya, mungkin seperti yang doktor tadi cakap, dari pelaksanaan sudah berubah ke meritokrasi, tetapi adakah ini macam mana cakap, memang melaksanakan sepenuhnya kerana mungkin kita juga memahami ada kaum lain ataupun pihak-pihak tertentu akan menegaskan bahawa jurang pendapatan atau kekayaan antara pelbagai etnik masih besar sehingga hari ini. Jadi mereka masih menegaskan bantuan-bantuan ataupun hak-hak istimewa berdasarkan kaum masih diperlukan. Tetapi ya, seperti kita tahu, kemiskinan ini sama seperti virus, ia tidak akan memilih kaum dan agama. Sebaliknya, prasangka dan diskriminasi kita akan. Dan kita juga tidak dapat menentukan kaum kita. So, apabila kita sering menegaskan kaum dan agama kita, tetapi bukan kerana perbezaan kita tidak berapa besar, cuma warna kulit tak sama dan bahasa yang kita guna tak sama, tetapi kita sepatutnya tidak fokus
pada perbezaan itu sangat besar dan masalah utama jurang pendapatan antara pelbagai etnik ini juga sebetulnya bergantung kepada ketidakcekapan pemimpin dan kerajaan. Memandangkan hari ini sudah bukan Malaysia baru merdeka dan ditubuhkan, tetapi sudah melebih daripada 60 tahun. Jadi macam mana kita boleh menyelesaikan seperti perbezaan ini. Memandangkan politik kita juga masih berdasarkan kaum dan baru-baru ini kita juga boleh nampak walaupun kerajaan persekutuan ini menyatakan mereka fokus kepada kaum dan agama tertentu, tetapi mereka sendiri juga mempunyai masalah. Jadi bagi masa depan negara Malaysia kita, adakah kita masih perlu melihat kaum dan agama seseorang sebagai standar dan syarat, tetapi bukannya kecekapan dan kemampuannya? Terima kasih. Terima kasih saudara Yu atas pertanyaan tersebut. Saya rasa satu yang menarik yang dibangkitkan itu yang saya katakan tadi, kalau lihat diskriminasi perlindungan itu, so dia telah tercatat, telah ada. Kalau Prof Datuk Awal Sarian kata diskriminasi perlindungan itu adakah disebut dalam perlembagaan? Dia tidak. Okay, itu adalah konsep adalah konsep yang seperti mana konvensyen perlembagaan tadi, kontrak sosial kontrak sosial. Tu yang perlembagaan India dia mengasaskan keistimewaan itu kepada etnik yang mundur, etnik yang mundur. Mana-mana etnik yang mundur, saya bagi contoh mudah. Kalau Melayu mundur, India mundur, Cina mundur, Iban mundur, Kadazan mundur, dia boleh mendapat bantuan, kedudukan istimewa, kedudukan istimewa. Tapi yang uniknya di Malaysia ni, dia telah termaktub dalam perlembagaan di mana etnik yang dibantu itu, yang istimewa itu adalah etnik Melayu. So dia tidak menggunakan istilah etnik yang mundur. Itu yang saya lihat dahulu perkara ini amat ditekankan dalam perlembagaan, amat dipegang oleh orang Melayu. Sebab itu kita lihat data-data tahun 1970 dan sebelumnya seorang Melayu agak ketinggalan dari segi ekonomi politik, ekonomi dan juga sosial pada ketika itu, dan pendidikan itu yang perlu dibantu bagi masyarakat Melayu untuk bersaing secara adil dengan etnik yang lain. Dan saya rasa apa yang telah dibangkitkan oleh saudara Yu tadi, sedikit sebanyak etnik yang dibantu tadi, so di segi falsafah perlembagaan itu, saya rasa di segi ekonomi orang bukan Melayu, contohnya Cina mungkin telah menguasai ekonomi lebih baik daripada orang Melayu So pelaksanaan kedudukan istimewa orang Melayu itu dia tidak menjejaskan hak etnik yang lain, tidak menjejaskan etnik yang lain, malah lebih lagi mungkin mendapatkan berdasarkan statistik yang dilihatkan. So saya rasa persoalan untuk kita bangkitkan tentang kedudukan istimewa Melayu adakah relevan, masih lagi tidak dan sebagainya, itu bergantung kepada minda orang Melayu untuk menerima So kita lihat bagaimana Presiden US Barack Obama diterima sebagai presiden orang kulit hitam yang pertama selepas lebih 100 tahun Amerika itu wujud So adakah konsep ini yang sama tentang Perdana Menteri tentang diskriminasi perlindungan itu boleh berlaku, So akan datang mungkin itu akan berlaku dengan sebab mungkin pendidikan yang semakin bertambah So durang ekonomi yang semakin kurang di kalangan masyarakat. So akan datang mungkin akan ada berlaku. Saya rasa akan datang sedikit sebanyak perkara itu ke arah untuk sama rata di kalangan rakyat itu akan berlaku lah. Cuma bagi masyarakat Melayu, so kedudukan istimewa itu adalah sesuatu yang dipegang lah. Sebab dia kata masih lagi perlu dibantu orang Melayu. So dari segi yang saya katakan tadi, di segi pendidikan dan ekonomi itu masih lagi dibantu. Masih lagi perlu dibantu. Mungkin dari segi perkhidmatan awam itu dah tercapai dah tercapai. So mungkin boleh dilihat semula. Boleh diperbincangkan semula, dibahaskan semula.
Tapi sejauh mana penerimaan itu bergantung kepada orang Melayu itulah. Itu yang katakan sampai bila orang Melayu perlukan tongkat untuk dibantu kan, untuk dibantu kan, itu berdasarkan penerimaan orang Melayu tentang kedudukan istimewa orang Melayu. Satu kajian yang cukup baiklah kalau kita lihat, dan saya pernah buat kajian ni tentang penerimaan masyarakat Melayu dan tentang penerimaan Melayu dan Islam dalam perlembagaan ni, masih lagi rata-rata masyarakat Melayu menganggap kontrak sosial itu perlu dipertahankan. Okay? Orang Melayu perlu diberi kedudukan istimewa, okay? Dengan faktor-faktor ekonomi, faktor pendidikan tadi. Terima kasih Saudara Yu kalau saya boleh menjawab itu. Terima kasih. Okey, terima kasih atas jawapan kepada soalan dari Saudara Yo. Dan ingatan saya kepada Saudara Yo ialah anda adalah bakal pemimpin masa depan Malaysia. Perlembagaan Persekutuan 1948 ia satu perlembagaan yang energetik yang boleh dipindah dan diubah berdasarkan kepada kepimpinan generasi yang akan datang. Itu anda tak perlu risau Saudara Yo sebenarnya. Saya kira kita beri ruang dan peluang kepada pengarah Atma, Profesor Datuk. Saya tengok soalan yang pertama Profesor Datuk telah pun dijawab oleh Prof Nazri tadi. Soalan yang kedua, Datuk boleh tanya kepada Prof Nazri dan sedikit ucapan daripada Datuk sebenarnya. Sila Datuk. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Tuan Musi dan Dr. Pusmadi, Dr. Nazri yang sekiranya telah menyampaikan satu pencerahan yang baik dan sepatutnya nanti ini boleh diperluas khalayak pendengar dan penontonnya supaya jelas dan terang kandungan perlembagaan yang kadang-kala disalah tafsirkan kerana orang tidak membaca. Jadi ini patut jadi kursus wajib lah di peringkat sekolah lagi dalam perlembagaan negara. Baiklah, yang pertama tadi walaupun telah dijawab, maka kalau istilah diskriminasi itu bukan istilah yang rasmi, maka saya kira elok dicari istilah lain supaya tidak menimbulkan kesan negatif pada masyarakat awam. Ya. Itu cadangan. Yang kedua tadi tentang soal penilaian, saya bertanya barangkali adakah dalam konteks sekarang ini peruntukan keistimewaan melalui putera itu masih dilaksanakan atau tinggal dalam dokumen seperti yang dikatakan oleh penceramah tadi. Sebahagian itu memang semua tidak boleh diubah, tak boleh dipindah, soal 2/3 dan sebahagian juga berkait dengan kuasa agung. Bahasa Melayu Islam itu tak boleh dipindah walaupun ada 2/3, mesti dirujukkan pada majlis raja-raja. Tapi kalau timbul masalah peruntukan tidak berubah, tapi pelaksanaan itu banyak yang bercanggah dengan peruntukan perlembagaan persekutuan. Jadi saya nak bertanya tentang penilaian penceramah lah. Yang keduanya, apakah implikasi pada soal yang dikatakan keluhuran perlembagaan dalam negara rukun negara, ya. Yang akhir tadi ada saya bertanyakan tentang soal bukan soal lah, tapi ini sikit penjelasan. Selalunya termasuk orang Melayu sendiri salah faham. Cakap tentang hak Melayu 153, dia hanya berhenti setakat hak istimewa Melayu dan Bumiputera. Sebenarnya bukan hak pun, kedudukan. Kedudukan Melayu dan Bumiputera dengan syarat hak sah kaum Melayu tidak boleh dinafikan. Dan ini saya kira keadilan sosial yang mesti dijelaskan kepada masyarakat semua Melayu dan kaum Melayu. Ini saya kira sangat sesuai dengan prinsip Ibn Khaldun dalam kitab Muqaddimah, iaitu asabiah itu tidak salah. Setiap bangsa memang perlu dan secara tabiinya mempertahankan nilai-nilai ataupun hak-hak mereka. Tapi dalam soal keseimbangan ekonomi, kita ada hujah dan ada alasan mengapa perlu diberikan hak istimewa dalam konteks ketidakseimbangan dan sebagainya. Terima kasih, Tuan Musi. Terima kasih Prof. Datuk Seri. Okay. Saya bersetuju tadi kan yang Prof. Datuk dah mention tadi kan. So itu yang saya katakan tadi. Saya ada kursus ni Datuk, perlembagaan dan masyarakat. Kursus citra kan. So ramai pelajar yang ambil ni. Sebab kalau Dr. Ramalingam yang ajar mungkin daripada perspektif undang-undang kan. Cuba saya nak bawa daripada perspektif budaya itu, sejarah dan sebagainya. Itu yang saya tekankan dalam kursus saya kan. Sebab saya bukan terdidik dari segi undang-undang kan. Saya daripada sains sosial kan. So kita nak melihat perlembagaan itu begitu. Dan saya rasa ramai yang masuk kelas saya ni, okay, satu semester lebih daripada 80 kotanya, okay, dan pelajar mula faham lah. So kita perlu lihat perlembagaan itu bukan hanya di segi sudut istilah teknikal undang-undang sahaja kan.
So kita kena lihat perlembagaan itu daripada pelbagai sudut. Itu yang saya katakan memasyarakatkan perlembagaan kan. Itu yang Datuk bila saya jelaskan bahawa di segi peruntukan nak pindah perlembagaan itu agak sukar berlaku lah. Tapi pengoperasiannya itu berlaku lah. Itu yang saya rasa kenapa isu ini sentiasa menjadi konflik dalam masyarakat. Sebab pelaksanaan ataupun pengoperasian itu berlaku kan. Dia tidak menghayati apa yang dimaksudkan dengan semangat perlembagaan itu di peringkat awal kan, perlembagaan itu kan. So seolah-olah orang bukan Melayu itu merasa dia second class citizen kan. So kami ni kelas kedua ke sebab tak ada hak dan sebagainya. Itu yang kita berbalik kepada falsafah keseimbangan tadi kan. So dalam melaksanakan peruntukan kedudukan istimewa orang Melayu ini, so dia tidak boleh menafikan hak etnik lain, hak etnik lain untuk mencari harta, mencari pekerjaan dan kadang-kadang melebihi, dan sekarang ni mungkin melebihi daripada orang Melayu kan. Dan istilah yang dikatakan Abbasiyah tadi kan, Asabiah tadi saya rasa dia tidak berlaku dalam konteks Melayu ini. Sebab kalau kita lihat Asabiah yang dilarang oleh Nabi itu, dia mempertahankan etnik sama ada benar atau salah. Kalau salah pun dibenarkan kan. Kalau salah pun dipertahankan, itu betul Asabiah. Tapi kalau dalam konteks Melayu di Malaysia ini, so kita pertahankan tanpa menafikan etnik lain. Saya rasa itu bukan Asabiah lah. Tapi kalau kita pertahankan etnik Melayu pada masa yang sama menindas hak etnik yang lain, itu kita katakan Asabiah kan. So dalam konteks di Malaysia ini, khususnya orang Melayu, Asabiah itu adalah untuk membangunkan etnik itu sendiri daripada arus kemiskinan, dari ketinggalan dari segi pendidikan tinggi, khususnya kan pendidikan tinggi kan, menonjolkan kekuatan bahasa Melayu itu, kekuatan Islam itu sebagai sebahagian daripada orang Melayu kan. So sebab definisi Melayu itu adalah Islam kan. Melayu itu adalah Islam kan. So kalau dia bukan Islam, dia bukan Melayu kan. So itu kan. Tapi kalau Islam itu Melayu, saya rasa perlu perbetulkanlah kan. Sebab nanti apa saja dilakukan oleh orang Melayu itu dianggap Islam. Sebenarnya tidak kan. So Islam itu universal kan. Tapi kalau Melayu itu Islam tidak adalah satu istilah yang tepatlah. Sebab mengidentifikasikan Islam itu mesti adalah orang Melayu. Sedikit komen saya, Prof. Datuk. Terima kasih. Kita ke soalan yang seterusnya ya Prof ya. Kita tengok soalan melalui Facebook oleh saudara Nasrul Hisham Abdul Hamid. Ini generasi Z ni. Kita generasi macam saya dengan Prof Madya Dr. Nazri Muslim, kami generasi X ataupun Y. Generasi Y ni dia akan tanya macam saudara Yo tu Y lah. Why? Tanya. Generasi Z ni, dia kalau tak ada line internet, kita tengok soalannya. Apa cabaran kita dalam perlembagaan 100 tahun lagi? Adakah perlembagaan dan kemerdekaan ini mampu kita kekalkan? Kontrak sosial, generasi digital, ini anak muda Waima, anak Melayu pun tak nak dengar dah. Ini soalan generasi Z. Sila Prof. Okey. So nak predict masa depan tu jauh lagi kan 100 tahun. Okey. So saya rasa beginilah. Tentang kerelevanan kedudukan istimewa Melayu ni berdasarkan kepada penerimaan minda orang Melayu itulah. Penerimaan orang Melayu itu masa depan mereka menerima ataupun tidak kan. So masa saya buat kajian tentang penerimaan orang Melayu, penerimaan Islam dan Melayu dalam perlembagaan ni, so orang Melayu masih lagi lebih daripada 80% menerima kedudukan istimewa orang Melayu ni perlu dipertahankan, perlu dipertahankan. So maksudnya dalam tempoh 50 tahun akan datang, kedudukan istimewa Melayu ni masih lagi menjadi isu yang sensitif kan, isu yang sensitif. Cuma saya rasa untuk generasi Y ni ataupun generasi Z ni, Dr. Abdullah, so kita mereka ni kadang mereka perlu faham perlembagaan tu, so kena bagi justifikasinya, rasionalnya, kenapa sesuatu perlembagaan itu dimasukkan dalam, sesuatu peruntukan itu dimasukkan dalam perlembagaan kan.
So kalau generasi yang awal dia dah faham sebab dia yang menggubal perlembagaan, dia yang menghayati sewaktu perlembagaan itu digubal, dia faham kenapa kan. So sekarang ni mungkin orang masih jauh kan. Orang melihat perlembagaan tu disebut literal semata-mata kan. Perkara 153 orang Melayu mendapat kedudukan istimewa. Tapi etnik lain, hak etnik lain tidak terjejas kan. So saya rasa itu kena perjelaskan. Sebab orang generasi muda sekarang ni dia nak tahu kenapa. Nak tahu justifikasinya, rasionalnya. Dan itu yang perlu kita bagi tahu kepada masyarakat tentang kenapa justifikasi orang Melayu mendapat kedudukan istimewa. Apa justifikasi Islam itu menjadi agama persekutuan. Apa justifikasi bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Ini yang saya rasa perlu diperjelaskan supaya generasi Z itu faham. Sebab mereka nak tahu kenapa. Mereka akan persoalkan. Dan bila kita bagi rasional ni, so itu mungkin dapat sedikit sebanyak dapat mengurangkan apa yang terbuku dalam minda mereka lah. Sedikit komen saya, Dr. Abdullah. Terima kasih. Ya, terima kasih Prof. Kemudian kita sambung sikit lagi soalan yang tadi Prof. Dia kata sekarang ramai orang perjuangkan hak asasi, kesamarataan, terutama generasi lahir tahun 2000 ke atas. Ada kajian tak? Falsafah, rukun negara pun dia orang tak tahu. Di mana silapnya? Silakan Prof. Di mana silap kan? Saya rasa satulah sistem pendidikan tadi patut kata Prof. Datuk Seri Awang Sarian tadi kan. So kita mungkin menerangkan peruntukan yang ada kan, tapi tidak menjelaskan di sebaliknya, okay? Apa yang tersirat, menerangkan apa yang tersurat lah. Yang tersirat itu tidak dijelaskan di sebaliknya kan. Itu saya rasa antara kenapa isu-isu ini seringkali muncul dalam perbahasan masyarakat kan. So cuma saya rasa masyarakat kalau dia terdidik dalam masyarakat Melayu, contoh Melayu Kelantan dan sebagainya, isu Islam dan Melayu itu amat kuat sebab mereka terdidik dalam keadaan itu kan, dalam kelompok Melayu yang majoritinya. Tapi kalau balik kepada di masyarakat di Johor mungkin yang 60%, 40% Melayu dan bukan Melayu itu, so mungkin lebih Islam dan Melayu itu lebih terbuka sedikit kan, So adakah kajian kenapa penerimaan terhadap kontrak sosial kan, tentang rukun negara dan sebagainya, itu saya rasa perlu buat kajian lah kenapa berlaku kan. Dan ini yang saya rasa perlu diambil tindakan, salah satu yang dibuat oleh ATMA ni, kita buat wacana kan, nak menjelaskan. Ini peranan academician lah saya rasa kan, kita berkongsi ilmu dengan masyarakat untuk menjelaskan sesuatu isu yang berlaku kan. Ni sumbangan lah saya rasa. IPT tu Menara Gading bukan hanya dalam kelompok mereka, tetapi keilmuan Menara Gading itu, orang-orang yang pakar itu perlu disebar luaskan di kalangan masyarakat dan menyumbang. Itu yang saya kata, kita ahli akademik ni perlu menulis lah di berita harian ataupun di media masa popular dan sebagainya supaya menjelaskan kepada masyarakat. Memang betul kita perlu menulis dalam jurnal bertimbang tinggi kan, Q1 Q2 kan. Tapi apa peranan kita, apa sumbangan kita kepada masyarakat? Saya rasa masyarakat tak baca Q1 Q2 kan. So masyarakat akan baca dalam surat khabar kan. Baca yang dia selalu nampak tu, kena sampaikan dalam istilah yang mudah yang boleh diterima oleh masyarakat. Terima kasih Dr. Abdullah. Terima kasih kepada Profesor Madya Dr. Nazri Muslim. Saya kira itulah jawapan yang terakhir untuk soalan untuk sesi wacana kali ini. Sebelum berakhir, majlis mempersilakan pengarah ATMA Profesor Datuk Dr. Awang Sarian untuk sedikit ucapan penutup dan juga ulasan kepada istilah Al-Asabiyah yang ditulis oleh Prof. Dr. tadi. Silakan Prof. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera sekali lagi. Terima kasih Tuan Musi. Saya pertama mengucapkan syabas dan tahniah pada penceramah yang diundang khas oleh ATMA pada hari ini, Madya Dr. Nazri. Mudah-mudahan ceramah beliau itu tadi telah memberikan pencerahan pada kita. Bagi yang telah biasa, ini satu ulang kaji yang penting kerana beberapa sudut yang dibincangkan tadi itu barangkali tidak sampai pada maklumat. Oleh sebab kita bukan soal tidak ada budaya membaca, tapi mungkin
kecekapan membaca itu tidak cukup kuat, mungkin membaca selapis, tidak. Kita harus membaca dengan ta'akulan, dengan tafsiran. Itulah saya kira budaya ilmu yang betul wujud dalam kalangan masyarakat, termasuk pelajar di sekolah sudah harus mula dilatih. Kita bercakap tentang soal kebat, berfikiran aras tinggi, tapi rupanya kebar pun tak selesai, kemahiran berfikiran aras rendah pun tak selesai. Jadi ini masalah besar. Jadi saya kira wacana seperti ini perlu dikembangkan, diperluas, bukan saja di peringkat institusi, tapi kandungan yang sama saya kira patut dikembangkan dalam konteks jarawara atau roadshow. Mungkin kita nanti boleh mengatur penceramah-penceramah dalam siri wacana ini untuk dibawa ke peringkat negeri kalau keadaan telah memungkinkan kita bergerak secara fizikal. Jika tidak pun kita akan bergerak secara maya supaya ada persatuan atau institusi peringkat negeri dan sebagainya yang dapat menyambut siaran seperti ini. Saya yakin siaran ini tidak sampai pada semua khalayak masyarakat. Jadi kalau dibuat di peringkat negeri, saya yakin akan ada aturan ataupun ketentuan oleh pihak kerajaan negeri dan pihak berkaitan, tidak semestinya kerajaan, mungkin NGO peringkat negeri yang akan membuat pemakluman ataupun promosi yang lebih besar. Saya kira ini sangat penting. Kita mesti berterusan mendidik masyarakat merujuk pada dokumen yang autentik, bukan berdasarkan salah faham ataupun dengan cakap. Maksud yang 153 saya katakan ini bukan soal orang bukan Melayu saja, orang Melayu sendiri pun dalam perjuangan membela bangsanya Melayu selalu berhenti setakat kedudukan istimewa orang Melayu. Walham 153 itu jelas. Tidak boleh kita nafikan hak kaum lain kerana mereka itu warga negara kita. Jadi saya bercakap secara adil, walaupun saya orang Melayu, saya memperjuangkan keadilan. Tapi tak semestinya saya menjadi parti yang bernama keadilan lah. Saya ni soal parti, saya setakat ni belum masuk lah. Parti Tupperware pun saya tak pernah masuk lagi. Jadi itulah saya kira sedikit pesanan saya supaya masyarakat kita dididik dengan ilmu, dengan maklumat yang autentik, maklumat yang sahih agar mereka tidak terseleweng dan tidak menurut perasaan. Dan tentang konsep asabiah yang saya sebut tadi itu sebenarnya dijelaskan dengan sangat terang oleh Ibn Khaldun dalam kitab Muqaddimah. Asabiah yang barangkali ditafsirkan oleh para ulama umumnya itu seolah-olah asabiah yang hanya mementingkan kaum sendiri. Tapi jelas dalam Muqaddimah oleh Ibn Khaldun, asabiah itu satu tabi'i, satu sifat yang natural bagi semua bangsa untuk mempertahankan bangsa dan menuntut haknya. Tetapi dalam konteks ini dikatakan oleh oleh Ibn Khaldun bahawa konteks kita bernegara itu juga memperhitungkan faktor-faktor seperti yang telah berlaku dalam perlembagaan kita. Maka saya setuju kata penceramah bahawa asabiah dengan pengertian umum itu tidak berlaku di Malaysia. Kerana soal bahasa misalnya, perkara dalam golongan 1 itu tidak ada siapa yang boleh dilarang untuk bercakap, belajar, mengajarkannya, tetapi dicetak tebal atau bold itu kecuali dalam konteks rasmi. Maka dalam konteks rasmi kita mempertahankan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan untuk tujuan komunikasi, belajar, mengajarkan dan mempelajari bahasa asing, itu tidak menjadi masalah. Demikian juga dalam soal kedudukan istimewa tadi itu, saya kira kita memberikan keseimbangan. Keseimbangan antara Melayu Bumi Putera sebagai penduduk asal dan majoriti yang masih ketinggalan, tetapi juga harus dibaca sampai habislah peruntukan 153. Jadi saya mengucapkan terima kasih dan tahniah sekali lagi pada penceramah. Mudah-mudahan penjelasan ini akan dapat mengukuhkan perpaduan kita kerana kita mempunyai matlamat dan cita-cita yang sama, mencapai perpaduan, keadilan sosial dan yang penting kemakmuran bersama. Terima kasih sekali lagi. Tuan Moderator juga dan pengurusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga pada semua peserta pada hari ini. Terima kasih banyak atas penyertaan. Majlis menakamkan ucapan terima kasih kepada Profesor Datuk Dr. Awan Salian, Pengarah ATMA. Terima kasih kepada panelis pada hari ini, Profesor Madya Dr. Nazri Muslim, kepada semua warga ATMA. Terima kasih kepada para mahasiswa sama ada dalam platform Webex dan juga FB Live. Dan terima kasih juga daripada pihak UNIZA kerana memberi kepercayaan kepada saya untuk mengendalikan sesi ini. Kepada
mahasiswa-mahasiswi yang dikasihi, pesanan nenek moyang kita, jangan ada di antara kita yang cuba mengerak tiang, mengoyak layar, dan cuba mengubah haluan kemudi negara. Sama ada kita Melayu, Cina, India, Kadazan, Iban, Dusun, kita telah ditakdirkan berada dalam bumi Malaysia ini. Ibarat telur sesangkar, jangan ada sebiji pun yang pecah. Kalau pecah sebiji, pecahlah kesemuanya. Di bahu anda tergantung harapan Malaysia. Semoga Malaysia tercinta ini dengan sambutan Hari Kemerdekaan kita pada tahun 2021 ini memberi 1000 kekuatan kepada Malaysia. Kita sudahi sesi wacana ini dengan surah Wal-As. Kepada yang non-Muslim, bacalah mengikut kepercayaan adat agama masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sekian, terima kasih dan kita akan jumpa lagi pada siri wacana yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.